بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mempertemukan kita pada pagi ini untuk kita sama-sama menyambung siri pengajian kita dalam kitab tafsir dengan merujuk kepada kitab tafsir daripada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dengan tidak kita menepikan kitab-kitab tafsir daripada alim ulama muktabar yang lain. Dan pada pagi ini kita akan sambung pada ayat yang ke-17 daripada surah An-Naba, dan kita berhenti pada pertemuan yang terakhir pada ayat yang ke-16. Dan insya-Allah sebagaimana kebiasaan, kita akan sama-sama mengaji ramai-ramai terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada isi kandungan ayat yang dibacakan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehlah tengok pada ayat yang ke-17 daripada surah An-Naba, juzuk yang ke-30, untuk sama-sama kita pagi ini sedikitlah sebagaimana biasa kita mengaji beramai-ramai, untuk kita tengok kepada beberapa perkara yang boleh jadi sebelum ini kita terlepas pandang dan sebagainya, insya-Allah. Jadi insya-Allah bermula daripada ayat yang ke-17 dan kita akan berhenti pada ayat yang ke-32. Tak silapnya masih pada muka surat 582 atau 583. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala menyebut, sesungguhnya hari keputusan adalah satu hari yang telah ditetapkan, iaitu pada hari tersebut ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berkelompok dan dibukakan pintu langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan di perjalanan gunung gana maka menjadi fata morgana lah ia pada mata kamu. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat mengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan sejuk di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air mendidih dan bernanah sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hari hisab dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Dan segala sesuatu yang sudah kami catatkan dalam satu kitab, kerana itu rasakanlah, dan kami sesekali tidak akan menambah kepadamu selain daripada azab yang amat pedih. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, iaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia,
tidak pula perkataan yang dusta, sebagai balasan daripada Tuhan dan pemberian yang cukup banyak. Surah An-Naba daripada ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-36, bukan ayat yang ke-32. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita melihat kepada dua peringkat cerita yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Yang pertama tentang cerita tentang kejadian hari akhirat itu sendiri, yang mana merupakan kesinambungan daripada cerita yang kita bawa daripada kuliah yang lepas, ya. Dan juga yang kedua ialah cerita berkenaan dengan apa nikmat yang didapati ataupun yang diperolehi oleh ahli-ahli syurga. Dan selepas daripada ayat daripada 36 ini, kita akan tengok pula Allah Subhanahu wa taala sebut juga tentang apa nikmat, ya. Nikmat ini lawannya nikmat. Kalau orang-orang ahli syurga ini mendapat nikmat, ya, orang-orang ahli neraka ini mendapat nikmat. Perkataan berlawanan, menceritakan juga tentang apakah balasan yang setimpal untuk orang yang mendapat ahli-ahli neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita sambung pada ayat yang seterusnya ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari keputusan yang kita sebut dalam suratul Fatihah, yang kita baca dalam suratul Fatihah sekurang-kurangnya 17 kali seharian semalaman. Kalau kita tolak solat sunat, ya, 17 kali kita sebut Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Yaumiddin ini adalah hari agama, ya. Hari agama di sini merujuk bukan setakat ataupun yang disebut sebagai hari akhirat, tetapi juga disebut sebagai Yaumul Jaza wa Yaumul Hisab, ya. Hari agama juga bermaksud Yaumul Jaza, iaitulah hari pembalasan, dan yang kedua juga bermaksud Yaumul Hisab, iaitulah hari penghisaban. Akan dihitung segala amal baik buruk kita pada hari akhirat. Maksud hasilnya pada hari akhirat. Lawannya adalah hari dunia, ya. Lawannya adalah hari dunia, yang mana hari dunia ini disebut sebagai Yaumul Kasab wa Yaumul Amal. Yaumul Kasbi wa Yaumul Amali. Hari untuk bekerja, hari untuk kita berpeluh, hari untuk kita risau dan bimbang, ya. Hari untuk kita merenung masa depan hari ini, ya. Adapun hari akhirat, hari untuk kita tuai hasil. Sebab itu disebut ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ni tempat kita mazra'ah. Mazra'ah ni adalah asal daripada perkataan zara'ah. Huruf zai, huruf ra, huruf ain. Zara'ah ni maksudnya bercucuk tanam. Bila kita sebut bercucuk tanam, maka terus come across ke our mind lah, ya, berkenaan dengan satu kerja buat yang bukannya dalam ekor, dalam keadaan selesa, ya. Sekejap-sekejap boleh buat air panas, letak atas meja, tulis atas kertas, dalam keadaan selesa lah, dan sebagainya. Hujan panas pun kita tidak sedar, bukan. Sebab itu disebut mazra'ah. Bila mana disebut bercucuk tanam ni, kita boleh terbayang terus lah, ya. Secara umumnya orang akan faham satu kerja buat yang amat meletihkan, dia berada di bawah sinaran cahaya matahari yang terik dan sebagainya. Kalau hujan pun kena, kalau panas pun kena. Nak sebut bahawa kena bekerja kuat, kena bekerja keras, ya. Sebab itu disebut dunia ni tempat sebegitulah sepatutnya, ya. Akhirah, ya, sebagai disebut ladang untuk kita bekerja bagi mendapat hasilnya pada hari akhirat. Kerana apa? Yang kita sebut sebelum ini, pada hari akhirat adalah hari kehidupan kedua kita, yang mana pada hari tersebut, kalau kita tengok dalam salah satu daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, hari yang di mana sudah tidak ada lagi kematian. Ini antara salah satu contoh nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kalau kita kata kehidupan di dunia ni kita berasa puas hati dah, tapi puas hati itu pun masih adanya kematian yang menyebabkan kita kadang-kadang berasa tak sedap hati,
ya, ataupun yang menyebabkan kita berasa akan ada rasa tidak puas hati, bukan tidak puas hati kepada takdir qadar Allah Subhanahu wa taala, tapi nak sebut tidak puas hati tentang mengecap nikmat dunia kerana adanya kematian. Tapi bila mana kita kecap nikmat akhirat, tidak ada lagi kematian. Allahu akbar. Ini nikmat yang cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, iaitu pada hari kiamat disebut oleh Syekh, di mana pada hari kiamat ini telah ditentukan waktunya dengan pasti, tidak dapat bertambah, dapat bertambah dan tidak dapat pula berkurang dari segi waktu yang telah ditetapkan. Ya, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala sebut tentang hari kematian. Hari akhirat adalah satu hari yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tempoh waktu, pukul berapa, tahun bila, di mana dan sebagainya. Ya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak diberitahu kepada kita manusia. Hikmahnya ada banyak. Antaranya adalah salah satunya supaya manusia ni sentiasa meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bergantung dalam apa jua keputusan dan keadaan. Sebagaimana kematian kita yang dirahsiakan, jodoh kita yang dirahsiakan, rezeki kita yang dirahsiakan, semuanya adalah antara hikmahnya adalah untuk kita meletakkan diri kita ni sentiasa berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita sudah diberitahu hari kematian kita, ataupun sekarang ni kita sudah ada sijil kematian kita. Contohnya kita ni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia pada umur 80 tahun. Contohnya, agak-agak kita ni pada umur 25 tahun ataupun 50 tahun, apa yang kita buat sekarang? Dalam keadaan pintu taubat yang masih terbuka luas, Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Agak-agak apa yang kita buat? Adakah kita sekarang berada pada waktu yang kita ada sekarang, atau di mana kita? Sebab itu hikmah kematian ini dirahsiakan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ataupun sentiasa menjadi tempat rujukan fi kulli hal wa fi kulli zaman, pada setiap keadaan dan pada setiap ketika. Dan tidak juga waktunya diketahui secara pasti kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kematian, kalau Allah Subhanahu wa taala sebut pada 9:27 pagi, ya, ditakdirkan meninggal dunia, maka pada pukul 9:27 pagilah kita akan dicabut nyawa oleh malaikat Israel atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan 9:26 atau 9:28. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Allah Subhanahu wa taala sebut bila mari ajal ini, manusia ini tidak akan dilewat walau satu saat, tidak akan diperawat walau juga satu saat. Kemudian ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Selepas daripada ayat yang ke-17 tersebut, pada ayat yang ke-18 seterusnya disebut, iaitu pada hari agama ataupun hari pembalasan ataupun hari penghisaban ini adalah hari yang ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok. Kata Syekhul Mujahid, berkelompok ini bermaksud kamu datang dalam gerombolan, dalam golongan, dalam puak. Kata Ibnu Jarir, Syekh Ibnu Jarir mengatakan bahawa masing-masing umat, ya, setiap umat datang bersama dengan rasulnya yang sendiri. Begitulah kalau kita lihat dalam suratul Isra ayat yang ke-71 juga menyebut keadaan yang sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma nad'u kulla unas bi imamihim. Hari yang diseru ataupun pada hari yang akhirat yang diseru tersebut, manusia ini akan datang. Kulla unas nad'u kulla unas bi imamihim. Mereka akan datang bersama-sama dengan siapakah rasul mereka. Dan kita, kerana kita hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hidup pada zaman selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka kita tertakluk di bawah budi bidang kuasa ataupun tempoh kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi ia tidak semudah itu, kerana ada syarat atau prasyarat atau prerequisite untuk kita meletakkan diri kita di belakang pimpinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan cara bahasa kepada kita, sama ada cara bahasa secara umum atau cara bahasa secara khusus. Sebagai contoh, kalau Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ini ayat umum, tidak kiralah manusia itu beriman atau tidak beriman. Tapi bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dalam sebahagian ayat, kata ahli ulama tafsir, mafhumul mukhalafah, dari makna tersirat, kerana kita ini tidaklah disebut nama dalam Al-Quran secara khusus, tapi tidaklah bermaksud sesiapa yang disebut nama secara khusus dalam Al-Quran maka dia akan mendapat tempat yang mulia. Sebagai contoh, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut tabbat yada abi lahab, celakalah tangan kedua-dua tangan Abu Lahab. Sekalipun namanya disebut dalam Al-Quran, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan perkataan atau sifat celaka. Baik. Tetapi tidaklah bermaksud setiap nama ataupun yang dirujuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala sebut dengan bahasa yang negatif. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam surah At-Taubah, dalam peristiwa hijrah, Allah Subhanahu wa taala sebut id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kata ulama tafsir Al-Quran bahawa, dan mereka bersepakat, tidak ada khilaf padanya, bahawa li sahibihi ini merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehebat-hebat perjuangan ataupun menjadi teman karib, kawan rapat, orang yang paling setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus namanya, hanya disebut li sahibihi, iaitulah kepada sahabatnya, iaitulah merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, atau nama sebenarnya Abdullah bin Abi Quhafah. Baik, sebab itu kalau kita lihat di sini, memandangkan nama kita ini secara khususnya sudah tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana untuk meletakkan diri kita ini bila mana kita mengaji Al-Quran atau kita mengambil isi kandungan Al-Quran, untuk meletakkan diri kita ni dalam kelompok yang Allah Subhanahu wa taala sebut? Bagaimana? Kerana Al-Quran ini sudah tentu kepada kita, yang disalurkan melalui orang tengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tengok dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu sebagai contoh, kita kenalah mengambil peringatan yang cukup penting sebenarnya untuk kita ni tidak ihmal, lalai daripada perkara sedemikian, supaya untuk kita selepas daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu, kita ni memberikan perhatian yang lebih kepada apa pesan Allah Subhanahu wa taala. Kerana mafhum mukhalafah atau makna tersirat selepas daripada itu adalah jika mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, tiba dan Allah Subhanahu wa taala pesan puasa ke dan sebagainya, tiba-tiba kita tidak buat. Mafhumul mukhalafah, makna tersiratnya kita terkeluar daripada golongan yang diseru dengan orang-orang yang beriman. Allahu Rabbi, ini bukan orang biasa ataupun bukan makhluk biasa yang panggil kita dengan gelaran orang-orang beriman. Ini adalah Tuhan yang memegang syurga dan neraka, yang memanggil dengan gelaran orang-orang yang beriman. Tidakkah kita berasa terliur? Allah Subhanahu wa taala panggil kita ini wahai orang-orang yang beriman. Allahu akbar. Kena mari berasa manisnya kalau Allah Subhanahu wa taala panggil kita dengan keadaan sedemikian.
ya, berbanding dengan hanya orang yang memberikan pengiktirafan kepada kita. Sebagai contohlah kita buat perbandingan, ya, kalau orang panggil kita ni orang-orang beriman, sebagai contoh, tidak kata dia panggil kita dengan gelar sedemikian maknanya dia salah, tidak, tapi belum tentu lagi, sebab dia dengan kita ni sama, manusia dengan manusia, Tuhan yang sama, dan dia panggil kita dengan gelaran yang baik, tidak ada masalah dan sebagainya. Tapi belum lagi menjadi jaminan. Tiba-tiba Allah SWT panggil kita dengan wahai orang-orang yang beriman, maka dari satu segi kita sudah mendapat jaminan daripada Allah SWT, ya, untuk mendapat perakhiran yang baik. Sebab itu ahli ulama menyebut yang dalam mana kita meneliti ayat-ayat Allah SWT, cara bahasa Allah SWT ini yang kita sebut dulu, ya, bahawa banyak sekali disebut tentang kiasan-kiasan, kerana Allah SWT memberikan penghargaan kepada akal manusia, ya. Akal manusia ni sentiasa Allah SWT berikan rangsangan untuk sentiasa berfikir. Dalam Al-Quran tidak disebut oleh Allah SWT, adakah kamu ni tidak ada otak? Tidak. Disebut afala yatafakkarun, tidakkah kamu terfikir? Disebut afala ta'qilun, ya, tidakkah kamu ini berakal? Disebut afala Allah SWT sebut yatadabbarun, ya, untuk kamu mentadabbur. Maknanya di sini adanya usaha yang bersungguh-sungguh ke arah yang sedemikian. Baik. Ya ayyuhallazina amanu. Ini kalau kita nak letakkan diri kita dalam kelompok yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain, kalau kita ambil contoh yang lain, Allah SWT sebut kuntum khaira ummah, sesungguhnya ataupun kamu ini adalah sebaik-baik ummah, ya. Allah SWT sebut kita ini adalah sebaik-baik ummah. Ini adalah ayat umum, ya. Bagi tajuk tu, title tu, kamu adalah sebaik-baik ummah, ya. Ini bukan lagi gelaran tun yang dalam tempat kita ni. Gelaran yang paling tertinggi ni gelaran tun. Bila seseorang dapat gelaran tun ni, maknanya ni peringkat yang paling tinggi lah, lebih daripada Datuk Seri, Tan Sri dan sebagainya, ya. Bila mana disebut tun ni, maknanya membayarkan kepada kita jasa yang cukup besar lah diberikan kepada negara dan sebagainya. Dan tiba-tiba Allah SWT kata, aku pun ada gelaran yang nak beri kepada kamu, namanya adalah khairah ummah, sebaik-baik ummah, ya. Dan sebaik-baik ummah ini dibandingkan dengan umat sebelum daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitalah adalah sebaik-baik ummah. Baik. Tapi Allah SWT tarik semula seakan-akan sedemikian dengan memberikan 3 prasyarat utama, ya, untuk meletakkan diri kita ni dalam kelompok yang bila mana kita baca ayat ini, kitalah orang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 prasyarat yang perlu kita penuhi untuk meletakkan diri kita dalam balang khairah ummah, dalam kelompok atau dalam golongan sebaik-baik ummah. Yang pertamanya, ta'muruna bil ma'ruf, iaitulah kamu ni menyuruh setiap hari, setiap waktu dan setiap ketika kepada sesuatu perkara yang uruf, ya, perkara yang baiklah. Uruf ini juga ditafsirkan sebagai hukum adat yang tidak bercanggahan dengan agama Islam. Kerana kita ni lahir sebagai contoh daripada latar belakang yang berbeza, ya. Adanya orang Melayu, adanya orang Arab, adanya orang Afrika, yang mana mereka ini fi halatin musawah, pada keadaan ataupun pada kedudukan yang sama, melainkan yang membezakan antara kita semua adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap bangsa ini dia ada adat yang tertentu, ya, yang berbeza dari satu bangsa ke satu bangsa. Melayu ada adatnya sendiri, orang Arab ada adatnya sendiri, orang Afrika ada adatnya sendiri, orang Eropah ada adatnya sendiri. Uruf ini juga ahli ulama memperluas definisinya, sehingga menyebut merakumi juga adat-adat yang dibuat oleh mereka ini yang tidak bercanggahan dengan agama Islam, ya. Ta'muruna bil ma'ruf
dan tentulah yang paling penting adalah yang berbentuk kebaikan, kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua adalah dalam masa yang sama, pakej ni datang sekali, combo set. Datang dengan pakej mencegah daripada kemungkaran. Mesti datang sekali. Tak boleh kita ni hanya ta'muruna bil ma'ruf, al-amru bil ma'ruf sahaja. Contohnya suruh solat sahaja, tapi tidak suruh tutup aurat. Ya, sebagai contoh. Tidak kena. Pakej ni mesti datang sekali, mesti gerak sekali. Ya, kerana Islam tu juga bergerak ataupun berdirinya di atas satu konsep selain daripada konsep syumuliah, merakumi semua perkara, politik, ekonomi, sosial, keluarga, dan sebagainya, ibadah, akhlak, muamalat dan sebagainya. Islam juga ada satu konsep yang disebut sebagai konsep inqilabi. Tertegaknya Islam dengan runtuhnya jahiliah. Ya, maknanya di sini dalam konteks kehidupan kita seharian, untuk meletakkan diri kita ni dalam keadaan sentiasa selari dengan kehendak syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara yang berkaitan dengan jahiliah tidak boleh kita campur aduk. Ya, Islam dan jahiliah ni yang juga pernah kita sebut dulu, ya, ianya ibarat api, ibarat minyak dengan air. Ya, yang walaupun kita letak sekali, tapi dia tidak boleh bergabung. Ya, dia tidak tidak boleh bergabung antara satu sama lain. Ya. Baik. Yang ketiga adalah wa tu'minuna billah. Selain daripada al-amru bil ma'ruf, menyuruh kepada perkara-perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Ya, ada level-level lah mencegah kemungkaran ni. Insya-Allah kita akan hurai pada kesempatan yang lain. Dan yang paling penting adalah wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebenarnya yang paling penting, ya, yang ditafsirkan oleh ahli ulama, bahawa beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala lah yang merupakan sebagai kemuncak yang tertinggi, ya, kepada title yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, khairul ummah, sebaik-baik umat. Dan nak sebut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni cukup banyak dan cukup meluas, ya, sehingga disebut bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni hanya ada satu sahaja di dunia. Itu pun dah kita berasa macam-macam nikmat, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ni hakikatnya baru satu sahaja di dunia. Itu pun yang kita sebutkan tadi, macam-macam dah kita dapat nikmat, hartanya, rumah tangganya dan sebagainya. Dan 99 nikmat lagi Allah Subhanahu Wa Taala reserve untuk beri pada hari akhirat. Maka boleh bayangkan atau tidak macam mana, ya, sebagai contoh, bila mana seseorang tersebut mati dalam keadaan beriman. Ini nak sebut penting wa tu'minuna billah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut berikan rahmat kepada kita semua ini, sehingga kan, ya, orang yang mati dalam keadaan adanya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada perakhirannya tempatnya adalah pasti syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai contoh, kalau dosa yang terlampau banyak, dia akan dibersihkan dulu dosa dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas bersih semuanya, ya, barulah boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya mesti ada iman bila mati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, setiap kali hari Jumaat kita akan dengar tu khatib sentiasa ulang-ulangi perkara seperti ini. Janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyerah diri dari segi, terutamanya tentulah dari segi akidah, ya, kerana ialah boleh menjadi penyelamat kepada kamu untuk kamu menjalani kehidupan sekali lagi pada kehidupan di hari akhirat. Tapi itu tidak bermaksud bahawa lepas daripada ni boleh buat dosa lah, asalkan kita ini memastikan bahawa kita mati dalam Islam. Kerana ghalibnya
ghaliban wa adatan, secara adat, secara legal, untuk mati dalam Islam mesti kita hidup dalam Islam. Ya, untuk kita mati dalam memperjuang agama mesti kita hidup dalam memperjuang agama. Sebegitulah keadaannya. Ya, walaupun ada pengecualian, hidup sebagai ahli maksiat tapi matinya sebagai orang beriman. Kita ada baca beberapa kisah, tapi ia adalah kisah yang terkecuali. Ya, kisah yang disebut sebagai pengecualian. Umumnya bila seseorang hidup sebagai ahli maksiat, ya, dan dia memilih untuk tidak beriman pada Allah Subhanahu Taala, maka sebegitulah keadaan. Sebab itu kita nak sebut sebagai satu contoh, tidak kita nak kata apa. Bagaimana kalau 2-3 minggu lepas, ya, bila mana seorang aktor Hollywood yang meninggal dunia, bagaimana kita baca kisahnya, antaranya dia buat satu foundation, ya, satu yayasan untuk membantu orang-orang yang ditimpa musibah dan sebagainya. Satu kerja ataupun satu amal yang mulia. Tapi adakah di sana kita bukan nak jadi tok hakim untuk kata ia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Tapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan syarat yang paling utama adalah wa tu'minuna billah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu khairul ummah ini Allah Subhanahu Wa Taala kepilkan sekali. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Tidak disebut hanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerana dua elemen ini semua orang boleh buat. Ya, tak kira orang Islam atau orang bukan Islam, boleh buat semua. Cuma yang membezakan kita dengan orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah wa tu'minuna billah. Sebab itu Al-Quran sebut haba'an manthura, debu-debu yang bertebangan. Bayangkan kerja buat kita, berpeluh kita buat untuk membantu orang lain dan sebagainya. Tiba-tiba Allah SWT sebut haba'an manthura, ya, seakan-akan debu yang bertebangan. Sebab apa? Tidak ada iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerja baiknya tidak ada masalah, kita nak kata teruskanlah. Cuma bila mana untuk menjadikan kematian itu lebih mulia, mestilah kita memastikan mati kita adalah mati kerana Allah, mati dalam iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bila mana berlakunya kematian kepada bekas juga Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, ya, yang mana umum mengetahui bahawa beliau adalah seorang pejuang hak asasi ataupun pejuang yang merupakan ikon lah, ya, dalam sisi perjuangan untuk menghapuskan diskriminasi dalam perkauman dan sebagainya. Ya, kita akur ataupun kita akui kepada sumbangan-sumbangan beliau. Tapi lebih mulia, ya, jika meninggalnya beliau dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesuatu elemen yang sudah ada, tapi wa tu'minuna billah, satu elemen yang boleh jadi tidak ada. Wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu. Kita harap matinya dalam keadaan beriman, tapi kita nahnu nahkum bil zawahir, kita sekadar sebut secara umum ataupun dari segi pandangan mata kasarnya. Sebab itu kita kena memastikan bahawa kita ini matinya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana hidupnya mesti dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila sebut bab asalkan mati dalam beriman, ya, boleh buat dosa lah, ya. Kita kena tengok Allah SWT sebut dalam ayat yang sepah pada ini, labithina fiha ahqaba, ya. Allah SWT sebut manusia ni akan tinggal di dalam neraka Allah SWT ni berabad-abad lamanya. Kita akan tengok lepas ni berapa tempoh yang menyebabkan boleh keluar ayat tak apalah, ya, buat dosa dan maksiat dulu, ya, asalkan mati dalam beriman. Kita akan tengok Allah SWT jawab tu labithina fiha ahqaba lepas pada ni. Sebab itu bila mana untuk kita ni dipanggil ataupun bangkit di belakang Nabi SAW, ya, kita mestilah salah satunya adalah mengikuti apa jua jalan yang ditelusuri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.
untuk menegakkan keadilan, untuk membateras kezaliman, ya. Selain daripada kita mengikut sunnah-sunnah peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana disebut nama Nabi kita selawat dan sebagainya, antara perkara yang boleh membantu, memberikan kredit bila mana kita bangkit di hari akhirat kelak, ya, kita akan bangkit di belakang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa futihatis sama fakanat abwaba, dan dibukakan pintu langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Pintu tersebut untuk apa dia? Iaitulah untuk para malaikat turun daripada langit kepada ke muka bumi, ya. Yang terdapat 7 pintu langit ataupun 7 lapis langit ni, semua lapisan langit ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasuyiratil jibal fakanat saraba. Ini bila berlakunya pada hari akhirat, ya. Ada yang turun ke bumi, ya, untuk sebelum berlakunya hari akhirat tersebut memberikan blessing ataupun rahmat kepada umat manusia, ya, akan disebut sedemikian sebelum semuanya akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasuyiratil jibal fakanat saraba, dan Allah SWT juga akan memperjalan gunung Gana, maka menjadi fatamorgana lah ia pada mata kamu. Pada hari akhirat, bila mana hari akhirat tiba ni, gunung Gana ataupun bumi ni ataupun dunia ni akan hancur lebur. Yauma natwis sama katayyis sijil kutub. Ni kena ingat, Allah SWT bila tibanya hari akhirat akan menggulung, ya, bumi ini sebagaimana kamu lihat segulung kertas, sehelai kertas yang digulung. Begitulah Allah SWT gulung langit, gulung bumi, gulung dunia ini di mata kamu. Dan pada hari akhirat tersebut kamu akan lihat juga gunung Gana yang fizikalnya lebih besar daripada kamu, seakan-akan bergerak, seakan-akan berjalan, ya. Hakikatnya tidak, ya, kerana berlakunya proses pertukaran ataupun disebut sebagai peralihan daripada kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Kita akan tengok gunung Gana ini seakan-akan berjalan, tapi Allah SWT sebut fakanat saraba, ya, ianya menjadi fatamorgana pada mata kamu. Nak kata bahawa tidak ada. Sebagai contoh, bila kita tengok di atas kereta pada waktu terik matahari, ya, nampak seakan-akan ada air atas bumbung. Bila kita pergi dekat, pegang, tidak ada apa pun, ya. Begitulah maksud fatamorgana. Nak kata pandangan mata manusia, pandangan mata kita secara zahir pun sudah pun tidak berada pada keadaan yang sebenarnya ataupun yang sebetulnya sebagaimana yang kita lihat sekarang. Sebab itulah, ya, pandangan mata zahir ni kita tak boleh nak percaya sangat, ya. Mesti datang dengan bukti-bukti yang cukup kukuh, ya. Sebagai contoh tadi, ya, bila mana kita tengok nampak macam ada air atas bumbung kereta, tapi bila pergi dekat tak ada, ya. Sebab itu kena ada haqqul yaqin, ainul yaqin, ya, dan sebagainya. Ini yang Allah SWT sebut pada kita, mesti kita nak dakwa satu-satu perkara datang dengan bukti yang cukup kukuh. Mesti kita nak buat satu-satu perkara, kita kena timbangkan juga apa yang Al-Quran dan As-Sunnah sebut. Mesti nak buat satu-satu perkara, jika ia berkaitan dengan perkara yang gaib, ya, syurga, neraka, dosa, pahala, mesti bersanakan kepada dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang disebut oleh Allah, yang disebut oleh dalam satu kaedah fiqh, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Beban pembuktian itu adalah di atas orang yang mendakwa, yang bukan. Dan bila mana beban pembuktian itu sudah establish, ya, sudah terbukti, maka jika orang yang didakwa tersebut mahu menafikannya, wal yamin, maka dia kena akad sumpah, ya, bahawa dia tidak berbuat sedemikian dan sebagainya. Baik. Wasuyiratil jibal fakanat saraba, dan diperjalan gunung Gana maka menjadi fatamorgana lah. Kita nak sebut sikit sebagai contoh lah, ya. Dalam beban pembuktian ni, untuk menjadikan satu-satu kes ini ada merit, ya, dalam
apa jua perkara untuk menjadikan bukti ini ada merit dalam apa jua perkara. Perkara ni kalau di tempat kita bahkan di seluruh dunia, sistem yang dipakai di seluruh dunia sekalipun mesti dibuktikan di mahkamah. Ya, tidak boleh dibuktikan di jalan raya, ya, dan di tempat-tempat awam tidak boleh. Kalau ada bukti kena bawa ke mahkamah. Dan bila mana mahkamah ni bawa, terutama dalam bab akidah, mesti ia pergi kepada beyond reasonable doubt, ya, melampaui batas, ataupun bukan melampaui batas, melampaui keraguan yang munasabah. Ya, bukti-bukti yang apa je bukti yang kita ada, ya, mesti dibawa untuk menjadikan bukti ini ada merit, ya, mesti dibawa ke mahkamah. Dan sebelum dibawa ke mahkamah tersebut mesti ada laporan polis, ya, mesti ada laporan polis. Kalau dalam perkara berkaitan dengan sivil, lapor kepada polis untuk polis ambil tindakan terus dan sebagainya. Kalau dalam perkara syariah mesti dilaporkan kepada jabatan agama terlebih dahulu, dan jabatan agama tersebut akan melaporkan seterusnya kepada pihak polis untuk pihak polis mengambil tindakan dan pergi kepada mahkamah. Bukti-bukti ni sama ada video ke, audio ke, dokumen ke dan sebagainya, bawa pergi ke mahkamah semua. Kita bincang ataupun bicara dalam mahkamah. Bila terbukti di mahkamah, barulah satu-satu perkara itu boleh sabit, ya, kerana Islam ni bergerak atas satu juga kaedah al-aslu bara'atul zimmah, ya, yang orang putih sebut everyone is presumed innocent until proven guilty. Islam sebut dalam kaedah fiqh asal manusia ni bara'atul zimmah, ya, dari segi liability, dari segi tanggungjawab, ya, asalnya adalah bara'ah. Bara'ah ni suci daripada apa jua perkara, ya, dosa, tanggungjawab, liability dan sebagainya, ya, kecuali dibuktikan sebaliknya, anti proven otherwise. Kecuali dibuktikan sebaliknya, maka barulah dia ini ada liability, ya. Sebab itu bila masuk ke mahkamah, ya, pandangan hakim ini pada orang yang dituduh ni 0% dari segi liability. Siapa yang membuktikan liability tersebut? Pihak pendakwaan. Bukannya dia pergi ke mahkamah dia bawa liability 100%. Maka pihak penguat bela lah yang akan berhujah di mahkamah bagi mengurangkan liability daripada 100 jadi 90, jadi 80, jadi 50, jadi 0%. Tidak, ia mesti datang kepada mahkamah dalam keadaan kosong liability, seakan-akan orang tidak bersalah. Ya, bila ada bukti dan sebagainya, barulah naik percentage liability daripada 0% kepada 20%, kepada 50%, kepada 80%, kepada 100% dan sebagainya, ya, yang kita nak sebut dalam konteks yang disebut oleh kitab pada hari ini. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Ya, kita berhenti pada ayat yang ke-23. Dalam ayat yang ke-21 dan dalam sehingga ayat yang ke-23 ini, ianya mempunyai kaitan yang cukup rapat ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesungguhnya pada neraka itu ada tempat untuk mengintai. Yang disebut oleh Asy-Syekhul Hasan dan Ibnu Qutadah bahawa tidak ada seseorang pun yang akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia akan menyeberangi neraka terlebih dahulu, dan jika dia berjaya menyeberangi neraka tersebut maka dia akan selamat. Jika tidak, maka dia akan ditahan dalam ataupun dia akan terjerumus dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kena lalu dululah nama neraka, ya, untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang disebut titian sirat, ya, yang lebih halus daripada sehelai rambut. Ambil sehelai rambut dibelah pula, yang mana tajam, yang lebih tajam daripada duri, daripada pisau dan sebagainya, ya, maknanya halus sangat dan tajam pula sifatnya. Kita kena lalu dulu, ya, untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut adanya tempat mengintai, ada pengintai. Sebab apa? Bila kita lalu, kita akan tengok adanya api neraka Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Dan bila lalu ini bukan lalu dengan saja-saja,
Kita kata sudah, kita ni boleh jadi tak lepas. Sebab kita ni sudah ni manusia. Ya, tenaga kita nak makin lama makin tak ada. Untuk orang muda lah, ya, senang nak lalu. Tidak. Lalu titian sirat ni bukan semata-mata atas sebab tenaga, ya, bahkan adalah disebabkan oleh amal ibadah kita. Jika baik amal ibadah kita, tak kira lah kita meninggal umur berapa sekalipun, kita akan dapat mengikuti sirat dengan baik. Tapi jika buruk amal ibadah kita, walaupun kita di dunia ni gagah perkasa, kita ni orang yang tough, kita ni orang yang hebat, banyak tenaga dan sebagainya, tapi jika buruk amal, ya, ibadat kita, maka senanglah kita terjerumus dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut inna jahannam kanat mirsada. Pada api neraka Jahannam tersebut, ya, pada neraka Allah Subhanahu wa taala tersebut adanya tempat pengintai ataupun ada pengintai. Litaghina ma'aba, ya, iaitulah yang disebut seterusnya adalah bagi orang-orang yang melampaui batas, ya, iaitulah yang disebut di sini yang kita sebutkan tadi, pada orang-orang yang melampaui batas, lagi-lagilah dia ni akan senang terjerumus ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Syekh Ibn Katsir ialah mereka yang menentang, mereka yang menentang Allah dan Rasul, mereka yang melakukan maksiat dan mereka yang membangkang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Litaghina ma'aba, iaitulah bagi golongan-golongan sebegini, ma'aba, api neraka adalah tempat kembali yang mereka ya pada hari akhirat kelak. Labithina fiha ahqaba, ya, ini yang terakhir insya-Allah pada hari ini atau pada pagi ini, yang disebut seterusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, iaitu mereka tinggal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibn Katsir, Ahqaba ini merupakan jamak daripada perkataan al-hiqbu, alif lam ha qaf ba, al-hiqbu, yang berarti sesaat dari zaman. Kata Syekh Khalid Ibn Ma'dan bahawa illa ma syaa rabbuka, iaitulah kecuali bagi orang-orang yang meyakini tauhid, maknanya dia tidak akan berasa satu tempoh yang lama. Tapi sudah tentu orang yang meyakini tauhid kepada Allah SWT tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi pelaku maksiat, bagi pelaku dosa, bagi orang yang sentiasa menentang Allah dan Rasul, maka dia akan datang perasaan ahqaba, ya, tinggal di dalam api neraka Allah SWT ini satu tempoh yang cukup lama. Baik, disebutkan bahawa al-haqbu ini bermaksud 70 tahun, yang setiap hari daripada 70 tahun itu mencapai ataupun bermaksud 1000 tahun dari perhitungan waktu sekalian. Maknanya al-haqbu ini bermaksud 70 tahun. Tapi yang menariknya di sini Allah SWT sebut dengan lafaz jamak ahqaba, ya, maknanya seakan 70 tahun yang berganda-ganda. Baik, maka adakah lama atau tidak 70 tahun ini? Kata Syekh Ibn Katsir, setiap hari daripada 70 tahun tersebut, satu hari bermaksud 1000 tahun dari perhitungan waktu kalian, ya, satu hari bersamaan dengan 1000 tahun daripada perhitungan waktu kalian, perhitungan waktu hidup kita di dunia. Bayangkan kita dengan Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, bezanya 1435 tahun, walaupun tarikh itu tidak tepat secara khusus lah, ya, kerana Nabi SAW ini berhijrah dari bukan bermula pada bulan Muharram, tapi pada bulan Rabiul Awal, sebelum daripada itu lagi. Dan ijtihad untuk memilih bulan Muharram ini dan peristiwa hijrah ini ataupun 1435 hijrah ini merupakan ijtihad daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untuk ada satu sistem dalam Islam disebut sebagai satu sistem kalender bagi memastikan tersusunnya gerak atur atau penjalanan pentadbiran pada waktu dan ketika itu. Baik, bayangkan kalau 1435 hijrah tahun, ya,
dengan kalau kita tengok kepada apa disebut dalam kitab ni yang disebut oleh Syekh Ibn Katsir, bahawa satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia, maka seakan-akan bahawa peristiwa hijrah baru berlaku sehari lepas, tak sampai 2 hari pun. Ya, kalau sampai 2 hari, contohnya bila masuk ke tarikh 2000 hijrah dah, kita pada hari ini contohlah. Tapi kita sekarang baru berada pada 1435 hijrah. Dan jika dinisbahkan, ya, jika kita menyebut dalam konteks yang disebut oleh Syekh bahawa 1000 tahun ini bermaksud satu hari di hari akhirat, maka seakan-akan baru sehari lebih berlakunya peristiwa hijrah. Boleh bayangkan dalam masa sehari tersebut, ya, cuba bayangkan macam-macam dah berlaku daripada peristiwa hijrah sampai ke waktu kita sekarang. Ya, kejatuhan khilafah Uthmaniyah yang terdekat, ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua dan sebagainya dalam tempoh sehari. Nak kata sebenarnya sehari di hari akhirat ni bukan macam sehari di dunia yang kita kelipah tengok malam dah, tengok pagi esok dah. Ya, sekejap sangat kita berasa. Kadang-kadang banyak sangat tanggungjawab yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Qardawi, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Ya, kewajipan banyak sangat daripada waktu yang kita ada. Ya, nak sebut tak sempat, nak sebut banyak. Tapi di hari akhirat kelak, sehari di hari akhirat begitu lama. Nak tahu berapa lama, kita compare, kita bandingkan bahawa ia bermaksud 1000 tahun kehidupan di dunia baru sehari. Dan orang yang masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sebut labithina fiha ahqaba. Ya, mereka kekal di dalamnya berabad-abad lamanya. Kenapa ditafsirkan berabad-abad lamanya? Kerana digunakan istilah ahqaba, tidak digunakan istilah al-hiqbu. Kalau digunakan istilah al-hiqbu pun sudah pun mari perasaan lama, kerana 70 tahun di hari akhirat. Cuba darab, ya, berapa puluh ribu tahun yang kehidupan di dunia yang bersamaan dengan 70 tahun kehidupan di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan lebih mahir dalam bab ini, ya, balik ni kena kira. Kalau satu hari kehidupan di hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun kehidupan dunia, 70 tahun kehidupan di hari akhirat, berapa sebenarnya, ya, kehidupan di dunia? Ya, baik. Sebab itu disebut ahqabah ini, ahli ulama tafsirkan terus sebagai berabad-abad lamanya, 70 tahun yang berganda-ganda, ahqabah. Baik, insya-Allah kita berhenti dulu setakat ini. Pada pagi ini kita berhenti pada ayat yang ke-23, dan insya-Allah pada waktu dan kesempatan yang akan datang juga ruang dan peluang kita akan sambung pada ayat yang ke-24 dan yang seterusnya, menceritakan, ya, tentang nikmat yang akan didapati oleh ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga nikmat, ya, apa yang akan didapati oleh ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyyazubillah min zalik. Semuanya diceritakan dalam Al-Quran, yang mana bila Al-Quran sebut, ya, sudah tentu tidak ada keraguan padanya, walau satu ayat, walau satu baris, ya, la raiba fih. Ya, Al-Quran ini sifatnya adalah tidak ada keraguan padanya, tidak sebagaimana cerita-cerita lain yang kalau kita bawa dan sebagainya ni boleh lagi kita takwil. Tapi bila mana Al-Quran sebut sedemikian, maka begitulah, ya, sifatnya, kecuali lah ada ayat-ayat lain yang menasahkan, kan, yang membatalkan ayat-ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita juga akan tengok, ya, ada pensyariatan pada orang-orang yang terdahulu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut masih dalam Al-Quran, ya, tapi ianya sudah tidak menjadi pensyariatan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh sebelum kita berhenti, ya, ketika mana pada umat Nabi Musa alaihi salam, ya, mereka yang tinggal pada zaman tersebut bila nak bertaubat, faqtulu anfusakum, ya, maka bunuhlah diri kamu. Kerana ada umat Nabi Musa alaihi salam ni, satu hari dia menghadap Nabi Musa alaihi salam dan bertanyakan tentang kaedah bertaubat. Dan banyak sangat dosa yang dibuat nak bertaubat, ya, dan kaedah tersebut masih lagi ada zaman kita umat Nabi Muhammad SAW, cuma metodologinya berbeza. Umat Nabi Musa AS
Allah SWT kata faqtulu anfusakum. Nak bertaubat boleh, bunuhlah diri kamu. Ya, tapi pensyariatan tersebut sudah pun dimasukkan, ya, ataupun metodologi kaedah tersebut sudah pun dimasukkan. Yang tinggal konsep bertaubat masih ada. Cuma kaedah bertaubat sudah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam ayat yang lain, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami batalkan satu-satu, ya, ayat ataupun pensyariatan umat-umat terdahulu ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mislaha. Kecuali dah kami datangkan dengan kaedah yang bersamaan dengannya atau lebih baik daripadanya, ya, na'ti bi khairin minha aw mislaha. Sudah tentulah bila mana konsep bertaubat itu masih ada tapi kaedahnya sudah berbeza, maka kaedah pada zaman kita umat Nabi Muhammad SAW itu lebih baik. Kerana kita tidak perlu membunuh diri bila mana kita nak bertaubat. Dan bila kita bunuh diri bila mana kita nak bertaubat, maka sebagaimana kita tahu hidup ini adalah sekali sahaja. Nyawa yang Allah SWT beri ini adalah sekali sahaja. Bukan bermaksud bahawa yang dibuat dulu ya tidak baik, ya, cuma Allah SWT ejah ataupun Allah Subhanahu wa taala pindah, ya, untuk bersesuaian dengan keadaan-keadaan yang semasa dan sebagainya. Insya-Allah ada masa dan ruang juga kesempatan yang lain kita akan hurai lebih lanjut, ya, dalam perkara seperti ini. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga apa disampaikan boleh memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua untuk kita sama-sama beramal dengannya dan untuk kita terus sama-sama menyampaikan kepada orang-orang yang tidak bersama dengan kita pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum.